Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan skandal. Skandal, apakah yang sepatutnya atau bagaimana yang sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menguruskan berita-berita ataupun isu-isu yang tertentu. Baik, yang pertamanya, apabila kita menyebut perkataan skandal, apa yang kita faham tentang skandal? Kalau dalam sehari dua ni, beberapa hari kebelakangan ini, kita tengok ada skandal berkenaan dengan suami isteri kan, yang bekerja sebagai doktor, ataupun ada skandal berkenaan dengan wang kutip derma, ada skandal orang-orang politik dan sebagainya. Jadi yang kata skandal ni apa? Kan, kalau kita tengok dalam dictionary, skandal ni dia boleh jadi financial scandal, dia boleh jadi political scandal, dia boleh jadi sex scandal, jadi macam-macam skandal. Bila sebut skandal ni, dia boleh jadi macam-macam lah. Dia mungkin skandal itu berkaitan dengan isu-isu seks, ataupun isu-isu politik, kan, ataupun isu-isu yang berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Maka yang dikatakan skandal itu apa? Dalam dictionary dia kata an action or event that causes a public feeling of shock and strong moral disapproval. Jadi yang kata skandal ni, dictionary kata ia adalah satu action ataupun satu kejadian yang menyebabkan kejutan kepada orang awam, kepada orang ramai, dan ianya tidak boleh diterima kan oleh masyarakat dari segi moralnya ataupun dari segi undang-undang dan seumpamanya. Jadi itu adalah ta'rif ataupun definisi berkenaan dengan skandal. Jadi sebagaimana yang kita cerita tadi, skandal itu dia boleh jadi macam-macam. Maka pada malam ni saya nak ambil satu dua contoh untuk kita bincangkan, dan bagaimana agama menguruskan, bagaimana agama mengajar kepada kita cara menguruskan berita-berita yang macam ni, isu-isu seperti ini, supaya kita sebagai orang Islam, kita dapat menguruskan satu-satu perkara itu dengan cara yang betul. Kita tak mau dengan sebab kita rasa geram, dengan sebab kita rasa stres,
Dengan sebab kita rasa tak boleh terima satu-satu perkara itu, menyebabkan kita mengambil tindakan yang di luar daripada ajaran agama kita. Maka kita lihat sebagai contoh apa yang pernah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh, kalau kita lihat apa yang berlaku kepada satu pasangan ni, yang mana mereka bekerja sebagai doktor perubatan ataupun doktor pelatih, yang mana suaminya dituduh sebagai telah melakukan hubungan di luar pernikahan. Jadi isteri dia tak puas hati, kan? Isteri dia tak puas hati menyebabkan dia hebahkan di media sosial. Dia hebahkan media sosial. Maka apabila dia hebahkan media sosial, tuan-tuan, perempuan boleh baca dalam media sosial itu macam-macam pandangan lah di kalangan masyarakat kita, kan? Ada yang bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh isteri berkenaan, dan kita boleh tengoklah rata-ratanya kaum wanita nampaknya dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh si isteri itu. Mungkin sebab dia sama-sama perempuan, dia rasa si suami tak sepatutnya berlaku curang kepada isteri dia. Apatah lagi mereka adalah satu pasangan PJJ, sebagai contohlah. Dan ada juga pandangan yang kita lihat bahawa sebahagian daripada agamawan yang nampaknya tidak bersetuju tindakan isteri berkenaan yang menghebahkan, yang menyebarluaskan berita kecurangan suaminya itu. Jadi ini kita boleh tengok pandangan pro and cons yang ada di antara di kalangan masyarakat kita berkenaan dengan isu yang seperti ini. Baik. Yang pertamanya yang saya nak sebutkan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah kita sebagai orang Islam memang kita against dengan jenayah zina. Kita tak pernah bersetuju dengan jenayah zina. Sesiapa jua yang terlibat dengan jenayah zina, kita tak pernah bersetuju dengan perbuatan itu. Dan zina itu adalah salah satu daripada dosa besar, minal kabair. Kita belajar dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi sebagai contoh. Kita boleh tengok bagaimana para ulama, bukan sedikit, malah ramai ulama yang menyenaraikan dosa-dosa besar, dan di antara dosa besar itu adalah zina. Apatah lagi jikalau seseorang itu dia telah pun berkahwin. Cuma antara isu yang dibahaskan sekarang ini ialah bagaimana kita menguruskan suatu jenayah yang berlaku dalam keluarga kita. Macam mana kita uruskan satu dosa besar yang telah dilakukan oleh ahli keluarga kita. Ini antara poin penting yang kita perlu bincang. Katalah anak kita, kan, anak kita dia melakukan satu kesalahan, yang mana tanya siapa-siapa pun itu adalah satu kesalahan. Tapi apabila anak kita melakukan satu kesalahan, adakah kita sebagai bapa boleh lempang anak kita? Jawapan dia tak boleh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada memukul pada wajah. Apabila kita menjadi satu orang Islam, kita berusaha untuk mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai orang Islam, kita nak marah macam mana sekalipun, kita benci macam mana sekalipun, sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh anak kita ataupun isteri kita, kita tak dibenarkan untuk tampar ataupun pukul pada wajah. Kita tak boleh guna alasan bahawa anak kita melakukan kesalahan, isteri kita melakukan kesalahan untuk justify perbuatan kita yang memukul anak ataupun isteri kita pada wajah. Tak boleh. Jadi ini antara perkara yang kita nak lihat. Jenayah telah berlaku, kecurangan telah berlaku. Kalau benarlah berlaku kecurangan tersebut, maka isunya ialah bagaimana kita menguruskan satu-satu kesilapan ataupun jenayah yang dilakukan oleh ahli keluarga kita. Ini antara perkara yang perlu kita lihat.
Saya ambil satu contoh untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, apa yang pernah berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah. Walaupun isu ini sebenarnya menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada sebahagian ulama kata Abu Bakrah ini bukan Abu Bakrah sahabat Nabi. Itu ada pelbagai pandangan. Tetapi Al-Albani rahimahullahu taala dia kata bahawa Abu Bakrah di sini adalah Abu Bakrah yang merupakan sahabat Nabi. Jadi itu contoh perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapakah Abu Bakrah dalam kisah ini yang menuduh Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai telah berzina. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Kalau kita tengok dalam kes tersebut, Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia adalah satu orang yang dilantik oleh Umar Khattab sebagai gubernur di Basrah. Zaman tu zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Jadi di Basrah, Umar lantik satu sahabat Nabi yang nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ni dia jadi gubernur, dia jadi pemerintah di Basrah. Di Basrah ni dia ada satu janda yang terkenal, janda yang terkenal. Nama dia ataupun dia dikenali sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil ni satu janda yang terkenal di kota Basrah. Macam kita lah kan, macam kita lah sebut satu nama. Dan janda ni pun tuan-tuan satu istilah yang kontroversi sebenarnya. Kadang-kadang dia sensitif. Setengah daripada kita dia suka jadikan itu sebagai bahan lawak jenaka. Kita nak lawak jenaka ni pun kena pilih tempat. Kalau sama-sama kita 2-3 orang tu tak apalah, mungkin orang tak tahu apa yang kita bualkan. Tapi bila kita dalam ceramah, dalam kuliah kan, di depan orang ramai, jadi ada keadaan-keadaan di mana kita tak boleh ataupun kita perlu lebih sensitif. Dan jangan kita nampak seolah-olah kita mempermain-mainkan janda dan sebagainya, sebab itu boleh menyinggung perasaan audience. Dan kita tak tahu depan kita ni siapa dia, kita tak tahu. Kalau kita duduk perli-perli golongan janda, kita kita mempermain-mainkan golongan tertentu, mungkin ada yang akan terasa. Jadi kita kena hati-hatilah bila kita kita mungkin niat kita baik untuk sekadar untuk berjenaka, tapi berjenaka pun dia ada cara dia ada batas dia. Kita nak buat lawak jenaka pasal orang mandul sebagai contoh. Kita kena hati-hati sebab depan kita, dalam kuliah kita, majlis kita, mungkin ada orang yang memang tak dapat anak dah berapa lama. Jadi bila kita buat lawak jenaka tentang benda-benda yang macam ni kan, janda ke, orang mandul ke, orang bercerai dan sebagainya, mungkin dia akan mengguris perasaan sebahagian daripada kita. Sebab tu kita kena hati-hati. Baik, jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Di Basrah ni ada satu orang janda, nama dia Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil ni memang dia adalah antara janda yang ramai orang sebutlah pasal dia ni. Dia agak terkenal di kota Basrah. Dan Ummu Jamil ni walaupun dia satu orang janda yang nama dia selalu disebut, dia satu janda yang popular di kota Basrah, tapi badan itu agak besar. Badan dia agak besar. Dan badan dia, kalau tengok tu dia lebih kurang dengan isteri Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ini yang menyebabkan berlaku kekeliruan di kalangan pihak yang ada, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam menganggap Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai telah melakukan zina dengan Ummu Jamil. Jadi apa yang berlaku pada masa itu, Al-Mughirah bin Syu'bah ni dia memang ada problem dengan jiran dia. Kan, dia ada problem dengan jiran dia. Walaupun ada pandangan sebahagian ulama kata siapa jiran Al-Mughirah itu, tak apalah, itu tidaklah begitu penting. Tapi poinnya ialah Al-Mughirah bin Syu'bah ni dia memang ada problem dengan jiran dia. Dan kita pun tahulah tuan-tuan, kalau kita ada problem dengan jiran kita,
kan, kena jiran yang jenis dia suka spy, dia suka cari kesalahan kita, dia suka telek, itu lagi problem lah kan. Sebab tu kita kena hati-hati, terutamanya bila kita ada problem dengan jiran ataupun dengan rakan sepejabat dan sebagainya. Sebab bila terdedah sahaja kesilapan-kesilapan yang kita buat, maka benda yang boleh berlakunya ialah mereka akan jadikan itu sebagai isu untuk mengenakan kita. Ini antara perkara yang kita kena hati-hati. Apatah lagi orang politik sebagai contoh. Orang politik sudah tentu dia ada ramai musuh, dia ada banyak pihak yang ingin tengok dia jatuh. Dan saya selalu sebut dalam kuliah saya bahawa orang politik ni tuan-tuan, musuh dia sepelbagai. Musuh dia boleh jadi orang yang di luar daripada parti politik dia, itu memanglah kan, itu memanglah. Dan dia perlu ingat bahawa bukan sahaja orang luar daripada politik dia, parti dia, yang ingin melihat dia jatuh, tetapi sama sendiri pun, parti yang sama pun juga ada di kalangan parti sendiri, dia nak tengok pemimpin dia jatuh supaya dia boleh naik menggantikan tempat yang kosong itu. Itu ada politik di mana-mana pun. Maka itulah yang berlaku kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia ni ada jiran, walaupun ulama berbeza pendapat tentang siapakah jiran yang dimaksudkan itu, tapi dia ada jiran yang mana hubungan dia orang ni tak baik, dia tidak ngam. Jadi sehinggalah satu hari apa yang berlaku, dan setengah ulama kata jirannya itu adalah Abu Bakrah. Sehinggalah satu hari, mengikut ceritanya ialah angin tu tiup, sehingga kan kain yang tutup rumah Al-Mughirah ini dia macam beralih lah, dia terangkat. Maka terlihatlah apa yang dikatakan sebagai Al-Mughirah sedang bersama dengan seorang perempuan yang besar tubuhnya, yang badan tu nampak seperti Ummu Jamil. Jadi Al-Mughirah kata dia bersama dengan satu perempuan yang bukan orang lain tapi isteri dia. Dia kata itu isteri dia. Jadi dia pertikai. Orang yang kata dia berzina, yang kata dia berzina tu, dia tengok dari arah mana? Sama ada nampak dari arah belakang atau tengok daripada arah depan. Dia nak tahu macam mana boleh nampak. Jadi ini yang menyebabkan berlaku satu isu menjadi satu skandal di Basrah pada masa itu. Kononnya Al-Mughirah telah berzina. Jadi apa yang berlaku ialah orang-orang yang nampak Al-Mughirah yang didakwa sebagai telah berzina itu, mereka telah menulis surat kepada Umar Khattab kan. Dia dihantar surat kepada Umar Khattab, dan Umar apabila menerima laporan tersebut telah memanggil Al-Mughirah dan menggantikan Al-Mughirah dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Baik. Apa yang berlaku ialah kita tengok bagaimana Umar dia cuba nak selesaikan masalah ni. Dia tengok bahawa yang sanggup yang dikatakan jadi saksi dalam kes itu, pada masa itu dia kata bahawa dia nak tahu siapa dia, berapa ramai yang menjadi saksi kepada kes berkenaan. Tengok tuan-tuan, ada 4 orang kan, ada 4 orang. Yang pertamanya adalah Abu Bakrah yang saya sebut tadi, yang ulama berbeza pendapat Abu Bakrah yang mana satu. Adakah dia Abu Bakrah sahabat Nabi ataupun Abu Bakrah orang lain yang bukan sahabat Nabi? Al-Albani rahimahullahu taala dia kata Abu Bakrah di sini adalah Abu Bakrah sahabat Nabi, dia kata. Baik, yang kedua adalah Nafi' bin Kaladah, dan yang ketiga Subul bin Ma'bad. 3 orang ni. Dan yang keempatnya adalah Ziyad bin Umayyah. 4 orang. Mana kalau dah cukup 4 orang, sepatutnya Al-Mughirah bin Syu'bah confirm lah dia berzina. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, Umar ni dia selidik kan, dia selidik walaupun 4 orang, dah ada saksi 4 orang, dan sepatutnya Al-Mughirah dikenakan hukuman hudud, tetapi Umar Khattab dia tidak tergesa-gesa kan. Dia cek dan dia bertanya banyak kali kepada semua yang terlibat, termasuk saksi yang keempat iaitu Ziyad bin Umayyah. Dan Ziyad ni tuan-tuan sekalian, walaupun asalnya dia adalah saksi bahawa Al-Mughirah telah berzina dengan Ummu Jamil, tapi kemudiannya dia kata
Ziyad bin Umayyah kata dia kesaksian dia bukan untuk menyatakan bahawa Al-Mughirah telah berzina, dia kata, tapi Al-Mughirah telah buat satu benda yang buruk. Jadi dia menafikan Al-Mughirah berzina, tapi dia kata Al-Mughirah buat benda buruk. Nampak tak? Dia bukan kata Al-Mughirah ni baik, Al-Mughirah ni tak buat benda tu, tak. Dia hanya menafikan Al-Mughirah sebagai berzina. Yang tu dia nafi. Tapi dia tetap mengatakan bahawa Al-Mughirah telah buat satu benda yang buruk. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, dalam kes yang macam ni, mengikut satu pendapat di kalangan ulama, kan, mereka sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dikenakan hukuman hudud qazaf itu adalah ketiga-tiga saksi itu, termasuk Abu Bakrah. Walaupun ada juga pendapat sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa yang kena tu hanya Abu Bakrah seorang. Yang tiga yang lain tarik balik kesaksian mereka. Jadi yang bertegas mengatakan bahawa Al-Mughirah sebagai telah berzina hanya Abu Bakrah seorang. Itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa ramai yang dikenakan hukuman hudud oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan dia. Tapi poinnya, tuan-tuan sekalian, apa yang kita boleh tengok ialah walaupun ada saksi, dan saksi itu ialah Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi, seorang yang ada credibility, seorang yang mana kita kata dia ada kewibawaan yang kita boleh percaya dekat dia. Tapi kita tengok bahawa oleh sebab bilangan saksi tak cukup 4 orang, dengan sebab saksi tak cukup 4 orang, Umar Khattab tetap tidak mahu menerima kesaksian tersebut. Dan Umar Khattab menolak kesaksian itu, sebaliknya mengenakan hukuman kepada 3 orang daripada 4 saksi yang terlibat. Ataupun satu pendapat lagi mengatakan bahawa mengenakan hukuman qazaf kepada Abu Bakrah dan tidak mengenakan hukuman kepada yang lain. Itu sebahagian pendapat ulama. Jadi apa yang kita boleh pelajari, tuan-tuan, daripada kes yang macam ni, kita boleh tengok bagaimana Umar Khattab menunjukkan kepada kita, bila ada tuduhan zina, kita tidak boleh sewenang-wenangnya, kan, kita tak boleh sewenang-wenangnya membuat tuduhan tanpa secara strict mengikut undang-undang Islam. Tak boleh. Dalam undang-undang Islam, kan, tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa hanya kesalahan zina sahaja yang menghendaki ada saksi 4 orang, lelaki yang adil. Hak lain macam-macam, 2 saksi dan sebagainya, ada yang boleh menggunakan qarinah dan sebagainya. Tetapi dalam kes menuduh orang lain berzina ataupun qazaf, untuk menyelamatkan diri kita daripada dikenakan hukuman hudud qazaf, maka kita perlu membawa saksi 4 orang lelaki yang adil. Kalau kita tak boleh bawa, maka lebih baik kita menggunakan saluran lain. Sebab tu, kalau tuan-tuan biasa dengan mahkamah syariah, saya boleh tunjuk dekat tuan-tuan, kebanyakan negeri di Malaysia kita ini, tuan-tuan buka enactment kesalahan jenayah syariah, cuba tuan-tuan tengok. Kita nak tuduh orang berzina berdasarkan kepada enactment yang ada sekarang. Cuba tuan-tuan tengok. Yang mudahnya adalah khaluat je. Khaluat mudah. Tapi kalau kita nak menggunakan tuduhan zina, yang tu cukup susah. Dan banyak pengalaman saya pun, walaupun pegawai penguatkuasa agama yang membuat serbuan dan sebagainya, walaupun mereka jumpa kan pasangan tu tanpa seurat benang, tanpa pakaian dan sebagainya, tapi mereka tetap mengenakan pertuduhan khalwat ataupun cubaan melakukan zina, untuk mengelak daripada kita menuduh orang tu berzina dalam keadaan kita tidak ada bukti yang kukuh. Padahal kalau kita ikut logik, tuan-tuan, orang tu duduk di dalam bilik berdua-duaan tanpa ada pakaian, dia buat apa lagi? Zina lah. Itu ikut logik kita. Tetapi pengalaman saya di mahkamah syariah, tuan-tuan sekalian, selagi mana kita tidak ada bukti yang cukup kuat
Walaupun pasangan tu berdua-duaan tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, pakaian pun semua atas lantai dan sebagainya, tetapi bila dihadapkan ke mahkamah syariah, mereka tetap tidak dikenakan pertuduhan dengan pertuduhan zina. Tak dikenakan pertuduhan zina. Tetap dengan kesalahan khalwat. Dan kalau kesalahan khalwat, tuan-tuan boleh sedia maklum bahawa dia jauh lebih rendah berbanding dengan kesalahan zina. Cuma dalam negara kita hari ini kita tidak adalah hukuman bagi kesalahan zina. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian apa yang berlaku pada zaman pemerintahan Umar Khattab. Baik, timbul soalan. Kenapa beza pada zaman Umar Khattab cara sahabat Nabi berurusan dengan tuduhan zina dengan zaman kita hari ini? Kita hari ini, jikalau ada suami yang jumpa isteri dia berzina, kalau si isteri jumpa suami dia berzina, kan, kalau satu orang dia jumpa pasangan dia berzina, kita boleh tengok masing-masing cuba menggunakan media sosial. Saya nak sebut sekali lagi kepada tuan-tuan, kita tidak menafikan bahawa zina itu atau curang itu dosa besar. Yang itu kita tak nafi. Tapi poin kita di sini ialah bagaimana kita menguruskan kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam rumah tangga kita. Yang ni yang kita nak fokus pada malam ni, tuan-tuan sekalian. Soalannya ialah, kenapa kita masukkan isu benda-benda yang macam ni dalam media sosial? Apakah kerana kita benar-benar ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita lebih kepada padan muka dia? Kan, biar satu dunia tahu. Bukan setakat mak dengan abah tahu, bukan setakat mak dengan ayah tahu, tapi biar satu dunia tahu. Itu yang kita nak kena tanya, tuan-tuan sekalian. Apa niat kita yang sebenarnya? Dan para ulama, tuan-tuan sekalian, banyak kali memberi panduan kepada kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar, supaya apa yang kita lakukan itu adalah cara yang betul. Kita tak mahu kita buat satu benda dengan hasrat untuk dapat pahala, tapi akhirnya kita tidak mendapat pahala. Kita tak mahu kita buat satu benda untuk mencegah dosa, untuk mencegah maksiat, tapi kita sendiri yang buat dosa, yang buat maksiat. Ini yang kita tak mahu. Kita kata suami kita berdosa, kita kata isteri kita berdosa, kita kata orang ini berdosa, tapi cara kita menangani isu itu menyebabkan kita pula yang berdosa. Ini yang kita tak mahu, tuan-tuan sekalian. Baik. Sebab itu para ulama apabila membicarakan tajuk amar ma'ruf nahi mungkar, mereka menyenaraikan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Kan, dia ada syarat-syarat dia. Contohnya apa yang disebut oleh Aisyah. Aisyah dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia maha penyantun, dan Allah Ta'ala suka kepada sifat penyantun, sifat lemah lembut. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala tu dia maha lemah lembut, dia maha penyantun, dan dia suka kepada sifat lemah lembut. Dan Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu dalam sikap lemah lembut itu yang tidak diberikan pada sikap kasar dan sikap selain daripada itu. Ini dalam Sahih Muslim. Nabi kata Allah Ta'ala disuka kita ni lemah lembut, kan. Lepas tu dalam hadis yang lain, hadis Aisyah juga, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in. Sesungguhnya sikap lemah lembut itu, innar rifqa, sesungguhnya sifat lemah lembut itu, la yakunu fi syai', dia tidak akan berada pada satu-satu benda itu, melainkan dia ni akan menghiasinya dengan kebaikan. Jadi kalau dia ada pada benda tu, maka dia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya Nabi kata,
kalau lemah lembut tu tak ada pada benda itu, maka dia akan menjadikan benda tu buruk. Maka ini antara benda yang disebut oleh para ulama apabila kita membuat amar ma'ruf nahi munkar. Kita jumpa isteri kita, na'udzubillah, ataupun suami kita, na'udzubillah, terlibat dengan kecurangan sebagai contoh. Maka apa yang sepatutnya kita lakukan? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan kecurangan tersebut? Maka yang ulama sebut antaranya ialah bila kita berhadapan dengan benda-benda yang macam ni, kita tak boleh merosakkan benda-benda yang berharga ataupun benda-benda yang bernilai. Tak boleh. Katalah na'udzubillah, kita jumpa satu benda yang tak elok dalam rumah kita. Anak kita buat benda yang tak elok, benda yang kita tak suka sebagainya. Kita pun sebab kita nak marah kepada anak kita nak marah kepada isteri kita ataupun suami kita ambil pinggan, kita lempar dekat tingkap, pecah tingkap. Adakah itu kita nak kata amar ma'ruf nahi munkar? Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita jumpa kecurangan dalam rumah kita. Kita jumpa anak kita buat benda yang tak baik dalam rumah kita. Kita jumpa macam-macam. Tapi itu tidak boleh untuk justify perbuatan kita yang merosakkan benda dalam rumah kita. Tak boleh. Oh, kita marah sebab pasangan kita melakukan satu kesilapan. Kita pun ambil TV, kita pecahkan TV. Boleh macam tu, tuan-tuan? Tak boleh. Kita tumbuk isteri kita sebab isteri kita keluar malam dengan kawan lelaki dia. Kita tumbuk muka dia, kita tarik rambut dia, kita tendang dia. Ya, isteri kita melakukan kesilapan, tapi itu tidak boleh justify perbuatan kita yang melakukan kemudaratan kepada tubuh badan dia. Tak boleh. Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Macam saya sebut tadi, kan, kalau anak kita buat silap, itu tak boleh jadi alasan untuk kita tampar muka dia. Tak boleh. Walaupun kita sebagai seorang ayah, sebab Nabi SAW melarang kita melakukan perbuatan itu. Maka para ulama mengatakan bahawa bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita kena ada sabar. Kena ada sabar. Dan sabar itu, kan, sabar itu ialah yang dikatakan sabar itu ialah kita mengelak diri kita daripada melakukan kerosakan. Sebaliknya, melakukan kebaikan dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, tuan-tuan sekalian, dalam kes ni, katalah kita jumpa pasangan kita, na'udzubillah, buat benda yang tak sesuai. Maka apa yang kita rasa yang paling baik, yang patut kita buat untuk perbetulkan pasangan kita? Kalau kita rasa perceraianlah jalan yang paling baik, maka failkan perceraian tanpa kita melakukan perbuatan kononnya untuk mengaibkan dia. Ataupun kita rasa kalau kita memfailkan perceraian, itu tidak akan menghalang dia daripada terus melakukan zina sebagai contoh, ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik dengan kaki tangan kesihatan yang lain, maka hendaklah kita buat aduan kepada majikan dia ataupun kepada pihak berkuasa. Jadi itu lebih proper, kan, lebih betul berbanding dengan cara kita pergi kepada medsos, kepada media sosial dengan tujuan untuk memalukan dia ataupun mengaibkan dia. Jadi ini antara perkara yang kita perlu tengok. Baik, selain daripada itu, pada masa yang sama, kita pun tak boleh berdiam diri. Kalau kita tahu suami kita ataupun isteri kita dia melakukan kecurangan, kita tak boleh berdiam diri. Kita mesti melakukan sesuatu. Yang ni yang kita kata kita mencari jalan tengah. Kita mencari jalan tengah supaya kita tidak terlalu membiarkan orang itu melakukan maksiat. Pada masa yang sama, kita juga tidak keterlaluan dalam mengambil tindakan. Jadi kita kena ambil jalan tengah. Tidak terlalu biarkan, biarlah lantak dia lah, dia nak buat apa pun, kan. Itu dosa dia. Dalam kubur dia yang tanggung sendiri, kubur lain-lain, tak boleh. Kita kena ambil tahu, kita kena ambil peduli, tapi jangan kita keterlaluan dalam kita mengambil tindakan. Ada orang, tuan-tuan sekalian, mereka mengatakan bahawa
kita tak boleh masuk campur hak orang, kan? Masuk campur hak orang tak boleh, dengan menggunakan pelbagai alasan. Contohnya, sebahagian daripada kita ni, kalau tuan-tuan tengok ada satu video tu, bekas menteri dalam negara kita, dia sekarang dah dia dah tak jadi menteri dah. Dia menteri perempuan, menteri wanita. Dia memang terkenal menteri yang tak pernah pakai tudung pun, kan? Tak pernah pakai tudung. Jadi dalam video yang tersebar tu, dia ceritalah bagaimana dalam wawancara itu ada orang tanya dia, kan, kenapa dia tak pernah pakai tudung. Kenapa dia tak pernah pakai tudung? Dia pun bagi tahu dengan bangganya, dengan senyumnya, dia kata bahawa kubur lain-lain. Dia kata, kubur lain-lain. Apa yang nak risau? Kubur dia seorang duduk dalam kubur dia, tak ganggu kubur orang lain. Lepas tu saya tengok ada satu komen hamba Allah dekat bawah tu, dia kata sebab kubur lain lah kita nak tegur. Kan? Sementara engkau belum masuk dalam kubur tu, kalau dah duduk dalam kubur, duduk seorang-seorang, tak ada orang boleh tolong dah. Kan? Sementara atas dunia ni kita boleh nasihat, kita boleh bimbing, kita boleh ajarkan dan sebagainya. Maka sementara ada peluang ni lah kami nak bagi teguran. Sementara ada peluang ni lah kami nak tunjuk ajar. Bila duduk masuk dalam kubur, tuan-tuan, nak pusing balik atas dunia, tak boleh. Ni kadang-kadang susah juga orang yang cerdik pandai, yang pernah jadi pemimpin dalam negara dan sebagainya, tapi sebab dia nak pertahankan yang dia tak pakai tudung tu, sehingga kan dia keluarkan ungkapan-ungkapan yang macam tu. Jadi dalam agama kita, tuan-tuan sekalian, kita memang disuruh supaya mengambil tahu tentang hal orang lain, dan jikalau kita nampak satu-satu kesalahan itu dilakukan oleh seseorang, maka hendaklah kita memberi teguran kepada dia. Man ra'a minkum munkaran, hadis itulah kan, sesiapa yang man ra'a minkum munkaran, sesiapa yang melihat, yang nampak sesuatu kemungkaran itu, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangan dia. Dia tak mampu dengan lidah dia tak mampu juga dengan hati dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah dalam masyarakat kita hari ini, antara skandal yang berlaku dalam masyarakat kita ialah fenomena suka minta derma, kan? Fenomena suka minta derma. Minta derma ni, tuan-tuan, dia ada benda yang bagus, dia ada benda yang tidak bagus. Yang bagus apa dia? Yang bagus contohnya, kita minta derma untuk Ulu Langat sebagai contoh, kan, mangsa banjir. Kita nak tolong mangsa banjir di Ulu Langat ataupun di Shah Alam. Itu baguslah. Kita lancarkan derma untuk tolong rakyat negeri Pahang sebagai contoh, atau mana-mana negeri lah yang affected, yang terjejas dengan banjir. Itu bagus. Tapi dia ada satu lagi yang tak bagus, dengan berleluasanya minta derma ni, ialah minta derma untuk diri sendiri, yang mana dakwaan kita itu adalah palsu ataupun kita exaggerate. Kita minta derma sehingga menyebabkan kita dapat duit yang banyak, sedangkan kita ada duit untuk kita lalui keadaan itu. Maka yang tu tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan perkara ini, banyak ataupun ramai di kalangan ulama yang mengatakan bahawa hukum asal meminta derma, kan, hukum asal mengemis, meminta-minta ini adalah haram. Ramai ulama yang berpendapat bahawa hukum asal meminta derma, mengemis, meminta-minta ini adalah haram. Antaranya mereka berdalilkan kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah
laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Jikalau seseorang itu mengemis kepada manusia, maka dia akan hadir pada hari kiamat tanpa ada sepotong daging pun pada wajah dia. Ni hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Siapa yang suka mengemis, dia suka meminta-minta kepada manusia, maka dia akan hadir pada hari kiamat nanti sepotong daging kat muka satu pun tak ada. Maka hadis ni dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan bahawa hukum asal minta derma adalah haram. Kecuali kita collect derma ni untuk tolong orang lain. Yang tu bagus. Mangsa banjir, kan, mangsa kecelakaan apa semua ni untuk orang lain, itu bagus. Tapi kalau kita minta derma untuk diri kita sendiri, padahal kita satu orang yang mampu, maka itu hukumnya adalah dilarang dalam agama. Satu lagi hadis, hadis Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr." Barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, dia tidak miskin pun, dia tak susah pun, maka dia seakan-akan memakan bara api. Hadis ni Syekh Syuaib Al-Arnaud, dia kata hadis ni sahih berdasarkan kepada jalur yang lain. Jadi siapa-siapa yang suka meminta-minta sedangkan dia tak miskin pun, dia tak fakir pun, maka seakan-akan dia memakan bara api. Kan, kita contohnya tuan-tuan sekalian, kita na'udzubillah terpaksa melalui pembedahan. Sebagai contoh, pembedahan tu kos dia berapa? 10,000. Duit kita dalam bank ada berapa? 50,000. Kita mampu tak bayar? Mampu. Kita mampu bayar. Cek dalam akaun ada 50,000. Doktor kata prosedur ni 10,000. Kita pun kita bubuh dalam grup WhatsApp sekolah kita, grup WhatsApp kawan-kawan pejabat, grup WhatsApp taman apa semua. Kita kata minta tolong, kata sebab saya ni nak kena melalui satu prosedur yang menelan belanja, kos dia RM10,000. Saya tak mampu ni, kos ni banyak ni. Sedangkan kita tahu akaun kita ada 50,000. Tapi kita dah bohong dah. Kita kata kita tak mampu ni, 10,000 nak cari duit kat mana? Kita membuatlah collection. Kawan-kawan puduk kutip-kutip dapatlah 12,000, 13,000, lebih 2-3,000 daripada kos tersebut. Kawan kata tak apalah, yang lebih 2-3,000 tak ambil lah buat makan, minum apa semua. Kawan ni punya baik. Yang kita ni tuan-tuan sampai hati. Kita ni sampai hati bohong. Bohong orang taman kita, habis satu taman kita bohong. Satu pejabat kita bohong. Kawan-kawan sekolah kita bohong. Kononnya kita tak ada duit. Padahal tuan-tuan sekalian, setakat 10,000, duit dalam bank ada 50,000, kita boleh melalui prosedur itu senyap-senyap tanpa minta bantuan siapa-siapa pun. Tapi sebab kita rasa sayang, nak guna duit 10,000, oh rasa rugi nak guna duit 10,000, kita pun minta derma dengan kawan-kawan kita. Maka orang macam inilah yang disebut oleh para ulama sebagai, berdasarkan hadis tadi, seolah-olah dia memakan bara api. Jadi kita tak boleh tuan-tuan sekalian, mudah sangat minta derma untuk diri kita. Apatah lagi kalau kita cakap pasal orang yang recycle gambar-gambar baby, kan? Gambar apa ni, orang sakit kononnya, ayah dia sakit, isteri dia sakit kononnya, kan? Anak dia sakit, dia recycle gambar orang lain. Ini lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian, besarnya dosa seperti ini. Dan ada satu lagi hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan sebagainya, yang mana Nabi menyebut al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa ay yas'ala ar-rajulu sultana. Meminta-minta adalah seperti seseorang itu mencakar wajahnya sendiri, kecuali jikalau dia meminta-minta kepada pemimpin atau pada perkara yang benar-benar yang dia perlukan.
Al-Albani rahimahullahu ta'ala kata hadis ni sahih. Baik, meminta-minta ni dia kata apa? Hadis ni kata apa tuan-tuan? Hadis ni kata meminta ni, perangai suka minta derma, minta bantuan semua ni, dia kata seperti kita cakar wajah kita sendiri. Mana tak bagus kita meminta ni, kecuali dalam perkara yang kita betul-betul perlukan, yang kita tak ada pilihan, mesti minta tolong dengan orang, yang tu tak apa. Ataupun meminta dengan penguasa, dengan pemimpin, yang tu tak apa, sebab tu tugas dia. Contohnya apa? Kita jadi pengerusi masjid, kita jadi ketua kampung, kita jadi pengerusi persatuan penduduk, maka kita duduk bincang dalam mesyuarat, oh kampung kita ni selalu air naik, banjir, maka kita minta longkang lebih baik, ataupun kita minta tembok untuk sekat air daripada masuk ke taman kita dan sebagainya. Maka kita ulang-alik meminta pertolongan daripada exco, daripada menteri, daripada YB. Yang tu tak apa. Hadis ni memberi pengecualian, sebab yang tu memang kerja pemerintah, itu memang kerja urusan kerajaan, maka kita perlu minta dengan kerajaan. Ataupun dalam perkara yang memang kita betul-betul perlu, yang tu tak apa. Kami minta tolong dengan ayah kita, benda yang kita betul-betul perlu, dengan mak kita, benda-benda yang betul-betul perlu, kawan-kawan kita, tak apa. Tetapi kalau dalam perkara yang kita nak mengkayakan diri kita, maka yang tu tidak dibenarkan dalam agama. Kemudian berkata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam Faidul Qadir, dia kata apa? Dia kata jikalau seseorang itu benar-benar memerlukan, tapi dia tidak mampu bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan dia, maka dibolehkan dia meminta-minta, dengan syarat dia tidak menghinakan diri dia sendiri. Boleh minta, tapi jangan sampai tahap menghina diri kita sendiri. Dan tidak juga meminta dengan berterusan mendesak, duk desak dan sebagainya. Jadi ini pengecualian yang disebut oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Dan dia kata, dan tidak pula menyakiti orang yang dia minta tersebut. Jikalau syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, maka haram kita meminta-minta, haram kita mengemis mengikut kesepakatan para ulama. Itu kata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Maknanya dia kata, dia ada syarat-syarat dia. Nak minta boleh, kan? Nak minta boleh, tapi make sure benda yang kita minta itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Apa syarat dia? Contohnya dia kata benda yang kita tak mampu. Dah benda yang kita tak mampu, memang kita terpaksa minta lah. Jangan pula kita biarkan masalah itu berterusan. Kita ni manusia, kita ni lemah. Jadi ada masa kita perlukan pertolongan orang lain, maka yang tu dibenarkan, sebab memang kita tak mampu pun. Itu yang pertama. Benda yang kita tak mampu. Benda yang kita mampu buat sendiri, jangan duk minta tolong dengan orang. Hendaklah kita belajar berdikari, independent, kan? Jangan duduk terlalu bergantung kepada orang lain. Orang pun serabut perut, tuan-tuan. Kalau kita selalu minta tolong, benda yang remeh-temeh pun minta tolong, orang pun serabut, orang pun tak suka berkawan dengan kita. Jadi kita kena make sure benda yang kita minta tolong tu benda yang memang betul-betul perlu, yang kita tak mampu pun. Dan bila kita minta tolong dengan orang ni, tuan-tuan, dalam perkara yang memang kita tak mampu pun, orang pun suka tolong kita, kan? Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, untung. Kita di Malaysia ni untung. Pasal apa? Pasal ramai sangat orang suka tolong. Menolong ni ramai sangat, mudah sangat. Sebab tu yang kadang-kadang ada orang tu dia abuse, dia ambil kesempatan. Sebab sekali kita iklan, senang-senang boleh dapat puluh ribu, ratus ribu dan sebagainya. Itu yang jadi problem. Sebab orang Malaysia ni sangat baik dan sangat mudah. Tambah pula kita sekarang ni ada teknologi yang canggih, tak payah pergi bank dah nak keluarkan duit, tak payah. Handphone kita tu lah, boleh tekan sekali, tekan dua tiga kali tekan, dah boleh transfer duit kepada mana-mana akaun yang kita nak bagi bantuan. Mudahlah untuk kita dapatkan bantuan. Cuma baru ni duduk bergaduh pasal isu waterjet betul kan, waterjet yang kita guna pressure tu kan, yang
nak cuci rumah, cuci lantai. Yang tu pun bergaduh. Pasal apa? Sebab ada orang iklan, siapa nak derma, antara benda peralatan nak kena beli ialah water jet lah, yang macam masuk kereta tu. Dia tulis kat situ RM1,000 untuk satu alat, untuk satu unit. Lepas tu ada orang tak setuju, dia kata apa, aku beli 100 pun boleh dapat, dia kata. Saya duk baca apa dia orang duk bergaduh ni, saya duk gelak seorang-seorang, tuan-tuan. Ni yang duk kata beli 100 ni, dia tahu tak water jet jenis macam mana. Kereta pun macam-macam, ada Exia, ada Myvi, kan, ada lori. Macam-macam lah. Tuan-tuan nak isi apa ni Exia dengan kontainer, mana boleh. Tuan-tuan nak kerja 24 jam, 48 jam, 2-3 hari nak bersih rumah orang dengan water jet yang harga 100, harga 200. Rosak water jet tu. Water jet yang harga 100, 200 ni, tuan-tuan, sekadar untuk cuci kereta kita boleh lah, kan. Cuci kereta kita setengah jam, 30 minit tu, sambil-sambil cuci, sambil-sambil kita sembuh air, yang tu boleh lah. Beli apa ni water jet yang harga apa 100, 200. Tapi kalau yang besar-besaran untuk kita cuci apa ni masjid, cuci rumah orang, berapa biji rumah yang kena dilanda banjir dengan apa selut yang berapa inci tebal tu, tuan-tuan sekalian, kalau water jet yang harga 100 tak boleh, kan, tak boleh. Jadi kita ni nak komen pun kena fikirlah 2-3 kali. Jangan kita mudah untuk blame orang, jangan mudah untuk ketawakan orang. Kita mulakan dengan husnuzan dulu. Nampak ada iklan, husnuzan dulu, tengok kenapa nak harga 1,000. Rupa-rupanya sebab dia punya apa, dia punya kemampuan dia, kan, kemampuan unit berkenaan. Maka Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa mengemis, dia kata mengemis atau meminta-minta itu adalah satu benda yang buruk kalau ada 5 benda ni. Kita nak minta bantuan, kita nak minta tolong, pastikan 5 benda ni tak ada kepada kita. Kalau ada kepada kita salah satu daripadanya, lebih baik jangan kita meminta-minta. Jadi Al-Munawi kata apa? Yang pertamanya, kita tak perlu sangat benda tu, kita tidak terdesak. Kalau kita tidak perlu sangat, kita tidak terdesak, maka itu tercela. Itu adalah meminta yang tercela, yang buruk, yang kita kena elak. Kita hanya meminta, kita hanya mengemis kalau kita terpaksa. Kalau kita terpaksa, kita tak ada pilihan. Yang kedua, Al-Munawi bagi syarat, kita tak mampu untuk bekerja, kan, kita tak mampu untuk bekerja. Kalau kita mampu untuk bekerja, jangan kita minta. Jangan kita minta dengan orang. Tuan-tuan tahu, bila kita belajar sirah, dalam peristiwa Hijratul Rasul, kita tengok macam mana seorang sahabat Nabi, nama dia Abdul Rahman bin Auf, kan? Abdul Rahman bin Auf ni, tuan-tuan, kita tahulah, dia ni bila dia migrate ke Madinah, dia tinggal semua harta benda dia di Mekah. Dia tinggal semua. Sikit je dia bawa pergi ke Madinah. Bila dia sampai di Madinah, maka ada host, kan. Setiap sahabat-sahabat yang dari Mekah ni, ada kaum Ansar yang tunggu mereka, yang akan bertanggungjawab untuk take care, kan, untuk jaga kebajikan sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, dari kaum Muhajirin ini. Maka Abdul Rahman bin Auf, dia dipasangkan dengan satu sahabat nama dia Sa'ad Al-Ansari. Azan, kita bagi laluan untuk azan dulu.
Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, contoh kita tengok bagaimana Abdul Rahman bin Auf, dia bila dia mampu, dia tak mau terima bantuan daripada hos ataupun tuan rumah yang merupakan sahabat-sahabat Ansar. Dalam sirah kita belajar bagaimana Abdul Rahman bin Auf dia dipasangkan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Jadi Sa'ad ni tuan-tuan sekalian, dia satu orang yang sangat kaya. Dan dia ada 2 isteri. Sa'ad ni, dia ada 2 isteri. Dan Sa'ad ni dia punya baik tu tuan-tuan, dia bagi tahu kepada Abdul Rahman bin Auf, dia kata aku ada harta dan harta aku ni aku bagi 2. Aku ambil separuh, engkau ambil separuh, dia kata. Dia punya bagusnya. Lepas tu dia kata, isteri pun aku ada 2. Dia kata, isteri aku ada 2. Engkau ambil lah mana satu yang kau berkenan. Tengok. Saat ni tuan-tuan, dia offer kepada Abdul Rahman bin Auf, isteri dia, dia kata ambil yang mana engkau berkenan. Kalau kita ambil hak mana kita dah tak larat tengok lah. Kalau kita lagu tu, kita ni hak mana kita tak mau, benda-benda harta yang kita tak mau, yang tu yang kita bagi ke orang. Itu yang tempat-tempat pengumpulan bantuan banjir ke apa ke, yang setiap kali ada bantuan yang datang banyak-banyak, antara isunya ialah hantar seluar dalam yang tak sesuai, hantar baju yang dah koyak, yang dah tak sesuai untuk dipakai, hantar seluar baju kain ke yang koyak, yang lusuh, yang macam-macam lah. Ini sikap orang kita. Bila dia nak bukan tak boleh tuan-tuan nak bagi benda second hand, bukan tak boleh, sebab ada benda second hand yang sesuai, yang boleh kita recycle, boleh. Malah kalau benda second hand ni tak laku, tak ada pula kedai bandel. Jadi adanya kedai bandel menunjukkan bahawa benda second hand ni memang ada market dia. Tak apa. Tapi make sure bila kita nak bagi benda yang second hand, bagilah benda yang sesuai, yang boleh digunakan semula. Yang mana kalau kita pun tengok, kita rasa seronok untuk kita pakai. Itu yang patut kita buat. Tapi orang kita tuan-tuan sekalian, dia biasanya dia akan bagi kepada orang benda yang dia memang dah tak mau, dan benda tu pula benda yang tak sesuai untuk digunakan semula. Jadi Sa'ad Al-Ansari, dia ada isteri, dan dia kata ambillah isteri aku daripada 2 orang itu, yang mana yang kau berkenan.
Tapi tuan-tuan sekalian, ini contoh yang ditunjukkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Dia kata apa? Bila Sa'ad kata macam tu dekat dia, dia kata barakallahu lak. Dia kata semoga Allah Ta'ala memberkati kamu fi ahlika wa malik. Memberkati kamu dalam mengenai keluarga kamu dan juga harta benda kamu. Dia kata dulluni ala suq, tunjukkan kepada aku di mana pasar di Madinah ni. Maknanya dia tak terima bantuan tu sebab dia tahu dia boleh bekerja, dia boleh berniaga, dan dia nak cari tempat untuk dia berusaha, untuk dia boleh bekerja, untuk dia dapatkan harta dia. Ini contoh yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Maka sebab itu apabila kita bercakap tentang mengemis, meminta bantuan dan sebagainya, pastikan bahawa bukan tak boleh minta bantuan, tapi mintalah bantuan dalam perkara yang kita tak mampu, kan? Yang kita tak mampu tak apa. Kemudian yang ketiganya, syarat yang disebut oleh Al-Munawi tadi ialah bila kita minta bantuan dengan orang ni, jangan sampai tahap kita menghinakan diri kita sendiri. Kena jaga dignity kita, jaga kesucian diri kita, kehormatan kita, maruah kita, air muka kita kena jaga. Image kita kena jaga. Kita orang yang ada nama, kita orang yang ada maruah, kan? Kita jangan sebab semata-mata kerana nak minta pertolongan, tak kiralah macam mana pun kita akan buat juga. Jangan. Apatah lagi dengan cara yang tak betul. Tak boleh. Dengan cara yang tak betul tak boleh. Ni pasal banjir ni tuan-tuan sekalian. Setiap kali berlaku banjir ke malapetaka dan sebagainya, benda yang sama berulang. Bantuan katalah untuk mangsa banjir satu keluarga ataupun satu ketua keluarga 200 orang, RM200. Apa yang berlaku? Duit RM200 untuk setiap ketua keluarga tu, biasa kita dengar tak sampai dekat orang lain. Orang yang tak kena banjir yang dapat duit. Yang ni yang banyak kali dilaporkan. Barang makanan, beras, sardin, apa lagi, tak kira lah apa-apa pun, minuman dan sebagainya. Kita dengar bagaimana di tempat-tempat yang terlibat, setengah-setengah tu, bukan semua, setengah-setengah tu bantuan tak sampai. Sedangkan bila kita cek bahagian atas tu, dah hantar dah. Pergi ke mana? Ini contoh benda-benda yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Land acquisition, pengambilan tanah, geng-geng setinggan, apa semua ni, kan, duduk cara haram. Maka kerajaan pun ambil tindakan nak pindahkan penduduk ke tempat lain yang lebih sesuai. Maka penduduk ni pun tuan-tuan, dia lantiklah dia punya AJK dia untuk mewakili dia orang. Tengok-tengok nama tercicir, berapa banyak nama tercicir. Tengok dalam senarai nama ada 4-5 orang yang tak dikenali. Pasal apa? Seorang tu anak kepada pengerusi duduk di Kuala Lumpur. Dapat juga, kan? Seorang lagi anak kepada adik-beradik kepada setiausaha. Jadi AJK ni tuan-tuan sekalian, dia bukan masukkan nama semua orang yang terlibat, tapi dia masukkan nama anak beranak dia, adik-beradik dia dan sebagainya. Ini antara punca-punca yang menyebabkan benda yang patut sampai kepada mangsa ataupun kepada orang yang terjejas, tapi tidak semua yang dapat. Tu kita belum cerita pasal tempat di tempat-tempat yang kena banjir, yang NGO kerajaan ganti dengan rumah dan sebagainya. Ada orang yang luar daripada kawasan yang terlibat, tiba-tiba datang buat khemah, seolah-olah dia pula yang jadi mangsanya. Dia pun nak rumah juga. Ini contoh tuan-tuan sekalian, benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia sanggup menipu, dia sanggup menghinakan diri dia sendiri dengan alasan untuk mendapat bantuan dari kerajaan ataupun bantuan daripada NGO ataupun bantuan daripada orang ramai. Yang keempat, Al-Munawi meletakkan syarat, tidak boleh kita terlalu mendesak. Bila kita minta bantuan ni, kita jangan terlalu mendesak, termasuk kita jangan menyakiti orang yang kita minta tolong tersebut, kan? Kalau dia lambat dan sebagainya, mungkin dia ada halangan-halangan tertentu dan kita ada orang yang perlukan bantuan, maka kita dilarang dalam agama
menyinggung, kita tak boleh menyinggung perasaan ataupun hati orang yang kita minta tolong. Jadi ini antara perkara-perkara yang dipesan oleh para ulama kepada kita semua supaya kita berhati-hati dalam kita menguruskan skandal ini, sama ada skandal kutipan derma, kutip bantuan, ataupun skandal kecurangan dalam rumah tangga, ataupun apa-apalah skandal yang berlaku dalam masyarakat kita ini, pastikan kita uruskannya dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dengan ujian ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebaik-baik pahala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.